Kah fajarnya menyingsing, sinar mentari kah memancar, panji-panji Islam ditegakkan, kemaan Allahu Akbar diagungkan, tanda kemenangan di genggaman, permulaan bagi segala perjuangan. Tokoh-tokoh Islam yang terkenal bukan hanya di satu tempat, bahkan di satu-satu tempat kerajaan yang terulung, pencorak dunia Islam. Titik mulanya kelahiran sarjana, peneroka ilmu baru buat umat masa kini. Kemegahan sains barat, kemegahan astronomi barat, hanya tiruan kepada yang asli, hanya batil kepada yang hak. Hak mutlaknya ilmu Allah yang dianugerahkan buat tokoh-tokoh yang terbilang. Mari menelusuri tokoh-tokoh Islam bersama Ustazah Ija. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa untuk kali ini dalam channel Ustazah Ija, di mana kita akan mempelajari bahagian Sirah dan Tamadun Islam, Pendidikan Islam tingkatan 5. Jadi untuk tajuk kali ini, kita sama-sama rujuk buku teks, iaitu di muka surat 177. Okay. Jadi sementara rujuk tu, adik-adik juga boleh tonton di skrin Ustazah. Ustazah akan mengajar dan menceritakan satu-satu tokoh yang akan kita belajar pada hari ini. Jadi bila kita lihat dekat skrin Ustazah ini, ada 3 gambar. Iaitu sebenarnya 3 gambar tokoh yang kita akan belajar pada hari ini. Siapakah beliau? Siapakah mereka? Mari kita sama-sama belajar. Jadi standard pembelajaran pada hari ini, di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat menyatakan riwayat hidup tokoh berikut secara ringkas. Kemudian adik-adik dapat menerangkan sumbangan tokoh tersebut dalam sejarah Islam dan kemudian merumuskan iktibar daripada keunggulan tokoh tersebut dan menghubung kaitkan dengan kehidupan. Dan insya-Allah adik-adik semua dapat mengislah. Mengislah ni maksudnya berubah ke arah yang lebih baik secara beradab dan istiqamah. Baiklah, siapakah tokoh Islam yang akan kita pelajari pada hari ini? Okay, sebelum tu Ustazah akan beritahu dari manakah tokoh-tokoh Islam yang akan kita pelajari ini, berasal dari mana dan siapakah mereka. Di sini Ustazah tunjukkan sebahagian daripada peta dunia di mana kita akan pelajari tentang Salahuddin Al-Ayyubi yang berasal daripada Iraq. Kemudian kita akan belajar pula tentang Imam Hasan Al-Banna daripada Kahirah ataupun Egypt. Kemudian kita akan mengenali Ahmad bin Ibrahim, di mana beliau sangat terkenal di Malaysia. Baiklah, marilah kita mengenali mereka melalui riwayat hidup dan apakah sumbangan tokoh-tokoh ini kepada tamadun Islam. Jadi saya akan mulakan dengan tokoh yang pertama, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kat sini Ustazah kongsikan wajah tokoh kita, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Juga dikenali dengan Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bila kita lihat wajah Salahuddin Al-Ayyubi ini, nampak jelas wajahnya merupakan seorang perwira, seperti seolah-olah seorang panglima perang pada zaman beliau. Jadi kita lihat apakah riwayat hidup beliau. Kita mulakan nama penuh Yusuf bin Ayub bin Shazi. Tarikh lahir 532 Hijrah. Kemudian beliau meninggal dunia pada 589 Hijrah. Beliau telah meninggal dunia dalam keadaan sakit, sakit tua. Dan jawatannya adalah pemerintah bagi kerajaan Al-Ayyubiyah. Jadi kita lihat ketinggian akhlak beliau yang boleh kita anak-anak murid semua ambil sebagai contoh terbaik, iaitu pertama, menghormati para ulama. Dalam menghormati para ulama tu dengan kekuatan, dengan kelebihan yang beliau ada dalam bermain pedang, dalam kelebihan beliau dalam mempelajari, menimba ilmu, beliau tetap menghormati para ulama walaupun beliau adalah seorang yang bijak.
Kemudian beliau berani mempertahankan agama, yakni agama Islam, di mana pada waktu pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi ini, Baitul Muqaddis telah dijajahi oleh tentera salib, yakni tentera yang beragama Kristian selama lebih 88 tahun setelah sebelum ini, di mana sebelum ini telah berjaya dikuasai oleh umat Islam pada zaman Sultan Al-Fatih. Kemudian tentera salib telah merampas Baitul Muqaddis ini. Dan apakah yang terjadi pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi? Adakah Baitul Muqaddis dapat semula kepada tangan umat Islam? Kita akan sama-sama lihat dalam sumbangan beliau nanti. Dan kemudian prihatin terhadap kebajikan rakyat. Walaupun jelas di wajahnya seorang yang tegas dan garang, tetapi dalam menjaga kebajikan rakyat, beliau sanggup mengorbankan harta yang beliau ada demi rakyatnya. Jadi guru yang tersohor adalah di mana beliau telah menuntut ilmu daripada Ali bin Al-Hasan bin Hibatullah bin Abdullah bin Al-Husin Al-Dimashqi. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada sumbangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Okey. Saya akan mulakan dengan bidang ketenteraan. Okey. Jadi bila kita lihat potret yang ada di skrin okey, di mana di situ adalah potret Salahuddin Al-Ayyubi bersama dengan baju besi, perisai dan juga pedang. Okey, di mana ketiga-tiga elemen penting ini sangat penting untuk berada di dalam peperangan. Okey, di mana kita hendak berlawan dengan musuh, kita perlu ada perisai ataupun senjata. Jadi saya nak sentuh tentang pedang di mana pakar-pakar logam ataupun pakar-pakar pedang di bahagian barat telah mengiktiraf pedang Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah pedang yang paling tajam di dunia, di mana dalam peperangan Islam bersama dengan tentera salib, beliau telah berjaya membelah perisai, beliau telah berjaya membelah batu menjadi dua, dan beliau telah berjaya memotong baju besi tentera salib dengan hanya menggunakan pedang ini, dan tidak rosak mata pedang itu sedikit pun. Jadi kehebatan ini menunjukkan betapa geniusnya Salahuddin Al-Ayyubi dalam bukan sahaja dalam penyediaan senjata perisai, malah juga beliau telah berjaya menyusun strategi peperangan. Okay. Dan Alhamdulillah beliau telah membebaskan Baitul Muqaddis daripada penguasaan tentera salib. Okay. Di mana pada waktu itu tentera salib telah berjaya memegang Baitul Muqaddis. Bila kita tengok sejarah, tentera salib ni dah duduk dalam Baitul Muqaddis selama 88 tahun. Okay. Jadi selepas 88 tahun, Salahuddin Al-Ayyubi kembali mengambil semula Baitul Muqaddis untuk umat Islam. Okay. Jadi keadaan ini berlaku, kejadian ini berlaku pada hari Jumaat 2 Oktober 1187. Okey, dan bertepatan dengan tarikh 27 Rejab, malam berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian selesai perjanjian telah ditandatangani antara Sultan Salahuddin dengan ketua tentera salib. Okey, maka Baitul Maqdis adalah milik orang Islam pada 1187. Dan kemudian pada waktu itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi masuk bersama dengan tentera Islam ke kota suci Baitul Maqdis dengan linangan air mata dan laungan takbir. Allahu Akbar, dapat kita bayangkan kan pada waktu itu. Dan selepas zaman kegemilangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, pada tahun 1948, tentera Zionis dengan kejamnya merampas Baitul Maqdis. Dan sehingga kini Zionis laknatullah ini telah mengambil ekar demi ekar tanah yang berada di Baitul Maqdis. Okay. Dan ini yang perlu kita umat Islam sama-sama perjuangkan. Semoga kita sama-sama dapat mempertahankan Baitul Maqdis sehingga akhir zaman, insya-Allah. Kemudian kita pergi kepada bidang ilmu, di mana Salahuddin Al-Ayyubi ini telah mengembalikan semula pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan. Okay, di sini saya nak kongsikan bahawa sistem pendidikan yang hebat pada waktu beliau adalah sistem pendidikan yang berada di Syria. Dan di Syria ini terdapat golongan Syiah, yang mana golongan Syiah ini perlu dibersihkan kerana mereka membawa ajaran yang bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Lalu masa demi masa, Alhamdulillah, Salahuddin Al-Ayyubi telah berjaya membersihkan fahaman ini dan ramai umat Islam kembali kepada fahaman Islam yang sebenar. Okay? Jadi kita teruskan kepada pentadbiran. Dari sudut pentadbiran, beliau telah mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikannya sebuah hospital yang dinamakan Bimaristan Al-Atiq. Jadi, tanpa rasa penting diri sendiri sebagai seorang raja pada waktu itu, sebagai seorang pemimpin Islam pada waktu yang hebat, walaupun dikelilingi dengan kekayaan, namun beliau
menggunakan kemudahan yang ada untuk rakyatnya dengan menjadikan satu dewan di istana sebagai hospital. Kemudian, beliau telah menjadikan sebuah gedung ubatan yang disediakan bagi membolehkan ubat diagihkan mengikut grade yang ditetapkan kepada para pesakit. Jadi dalam istana ini telah disediakan satu gedung ubat-ubatan di mana dia akan diberikan kepada pesakit-pesakit mengikut grade yang ditetapkan. Jadi dengan keadaan ini telah memberi kemudahan dan keselesaan kepada rakyat. Malah penduduk bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi dengan di bawah pemerintahan beliau sangat aman dan makmur. Baiklah, kita pergi kepada tokoh yang seterusnya, tokoh yang kedua, iaitu tokoh Hasan Al-Banna ataupun Imam Hasan Al-Banna. Jadi di sini saya pergikan, kita akan pergi kepada riwayat hidup beliau. Okey, ini adalah wajah Imam Hasan Al-Banna. Okey. Jadi kita mulakan dengan nama penuh beliau ialah Hasan bin Ahmad Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Tarikh lahir 25 Syakban 1323 Hijrah, 14 Oktober 1906. Kemudian beliau telah meninggal dunia pada 1368 Hijrah, iaitu pada 12 Februari 1949. Jawatan di mana jawatan yang tertinggi iaitu Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Dengan jawatan di dalam Ikhwanul Muslimin. Mursyidul Am ni maksudnya pemimpin yang tertinggi. Ikhwanul Muslimin ni adalah satu pertubuhan yang telah diasaskan oleh Imam Hasan Al-Banna, di mana motonya adalah untuk sama-sama membentuk persaudaraan dalam Islam dan sama-sama berdakwah Islam sehingga ke akhir hayat. Kemudian kita lihat apakah ketinggian akhlak beliau. Beliau adalah seorang yang memuliakan akhlak, memuliakan orang-orang yang warak dan soleh. Kemudian beliau adalah seorang yang gigih menggerakkan usaha-usaha dakwah sebagaimana yang Ustazah beritahu tadilah dalam Ikhwanul Muslimin tadi. Kemudian beliau selalunya berlapang dada apabila terdapat perbezaan pandangan. Guru beliau yang tersohor adalah Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna, iaitu ayah beliau sendiri. Okey, seterusnya kita akan lihat sumbangan Imam Hasan Al-Banna dalam tamadun Islam. Okay. Dari sudut hasil karya Hasan Al-Banna sangat dipandang tinggi. Bukan sahaja melalui penulisan, malah juga dalam bentuk puisi dan juga kata-kata hikmah di mana ia menjadi semangat kepada umat Islam sehingga kini dalam membentuk sebuah perpaduan, dalam membentuk motivasi diri. Adik-adik boleh tengok, boleh rujuk kepada buku-buku Imam Hasan Al-Banna dan juga boleh rujuk kepada internet dari sudut-sudut, dari laman-laman web yang dipercayai. Di situ disediakan pelbagai nasihat dan juga kata-kata dari daripada Imam Hasan Al-Banna sendiri. Jadi kat sini saya tunjukkan ada 3 hasil karya yang terbaik yang telah dihasilkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Pertama adalah Muzakirat Al-Da'wah wa Al-Da'iyah. Okey, dan kedua ialah Risalatut Ta'lim, dan ketiga ada Al-Maksurat. Okay. Jadi ketiga-tiga ini kalau Ustazah biasa yang nombor 3 tu. Nombor 3 tu adalah Al-Maksurat, di mana kalau anak-anak murid Ustazah kalau biasa, terutama sekali yang duduk asrama, pasti mengenali. Dah kenal tak apa benda Al-Maksurat ni. Al-Maksurat ni adalah sebuah kitab. Bukunya kecil saja, di mana itu adalah usaha Imam Hasan Al-Banna dalam mengumpulkan doa-doa zikir daripada Rasulullah SAW yang diambil dari ayat suci Allah di dalam Al-Quran. Contohnya, doa agar kita terhindar daripada hutang, doa agar kita terhindar daripada malas, doa supaya Allah melindungi kita daripada sifat syirik, doa supaya Allah melindungi kita daripada perbuatan jahat manusia dan syaitan. Jadi adik-adik boleh lihat Al-Maksurat ini, mungkin boleh tanya ibu dan ayah, mungkin ada kat rumah, dan adik boleh tengok dan adik boleh amalkan setiap pagi dan setiap petang, insya-Allah. Semoga apa yang usaha yang telah dilakukan oleh Imam Hasan Al-Banna ini, kita sama-sama mendapat keberkatan dari Allah SWT. Okey, jadi kat sini saya tunjukkan itu adalah Al-Maksurat. Okey, Al-Maksurat ini adalah cetakan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi yang mana usaha ini telah dijalankan untuk memberikan kepada semua umat Islam di Malaysia agar mengenali Al-Maksurat. Okay, kemudian kita pergi kepada organisasi di mana Imam Hasan Al-Banna ini telah memperkenalkan pertubuhan Ikhwanul Muslimin dan beliau adalah pengasasnya. Sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi,
pertubuhan Ikhwanul Muslimin ni adalah pertubuhan di mana dikumpulkan semua umat Islam pada zaman itu yang berada bersama dengan Hassan al-Banna untuk sama-sama memperjuangkan dakwah, berterusan memperjuangkan dakwah, menyeru semua umat Islam ke arah kebaikan. Di sini adalah gambar Imam Hassan al-Banna bersama ahli-ahli tertinggi Ikhwanul Muslimin. Kemudian kita lihat antara murid beliau yang masyhur. Yang pertama adalah Said Qutb, kemudian diikuti oleh Hasan al-Hudaibi, kemudian Yusuf al-Qaradawi dan Mustafa bin Husni as-Sibai. Jadi antara empat orang ini Ustazah sangat kagum dengan Yusuf al-Qaradawi, di mana Yusuf al-Qaradawi ini adalah tokoh Islam yang disegani sehingga kini dalam memperjuangkan ilmu-ilmu bidang fiqh bagi menyelesaikan sesuatu masalah umat Islam pada masa kini. Jadi kat sini Ustazah sharekan, Ustazah kongsikan gambar beliau. Yusuf al-Qaradawi. Baiklah, di sini Ustazah hendak berkongsi spektrum ilmu kepada adik-adik, di mana Ustazah ambil ini daripada salah satu 10 wasiat Hassan al-Banna, di mana Imam Hassan al-Banna berpesan kepada kita, sesungguhnya tanggungjawab terhadap agama ini lebih banyak daripada masa yang ada, maka manfaatkanlah waktu kita. Apabila kami mempunyai sesuatu keperluan, iaitu kita sederhanakanlah dan percepatkanlah untuk diselesaikan. Di sini juga Ustazah sediakan perkongsian tentang muwasafat tarbiyah. Apakah muwasafat tarbiyah? Muwasafat tarbiyah ni adalah 10 sifat-sifat yang digariskan oleh Imam Hassan al-Banna, di mana sifat-sifat ini kita jadikan sandaran setiap hari. Kita akan jadikan garis ukur untuk kita membina diri kita, jati diri kita sebagai umat Islam yang cemerlang dan umat Islam yang baik. Jadi kat sini, di mana kalau kita melihat muwasafat tarbiyahnya ada 10. Yang pertama diikuti, kita mulakan dengan luas pengetahuan, kemudian umat Islam mestilah sihat tubuh badan, kemudian umat Islam mestilah melakukan ibadah yang benar, kemudian mempunyai akidah yang sejahtera, mampu berdikari, bermanfaat untuk orang lain, melawan hawa nafsu, menjaga masa, tersusun dalam urusan, dan mempunyai akhlak yang mantap. InsyaAllah apabila 10 sifat-sifat ini dijadikan sebagai sandaran setiap hari, insyaAllah kita akan bahagia dan tenang bukan saja di dunia malah di akhirat. Seterusnya Ustazah pergi kepada tokoh yang ketiga, iaitu Ahmad bin Ibrahim. Siapakah Ahmad bin Ibrahim? Di sini kita lihat wajah Ahmad bin Ibrahim, seorang tokoh yang terkenal di Malaysia. Adik-adik kena tahu ni. Nama penuh beliau adalah Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Tarikh lahir adalah 15 Mei 1916. Kemudian beliau telah meninggal dunia jatuh sakit, iaitu pada 17 April 1999. Kemudian gelaran beliau yang tertinggi adalah Profesor Emeritus Tan Sri Doktor. Pekerjaan beliau adalah pensyarah kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan juga beliau adalah hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Syariah. Bila kita lihat kepada akhlak beliau, adik-adik boleh contohi akhlak beliau, di mana beliau suka menyebarkan ilmu dan juga menjaga etika keadilan ketika mengendalikan kes perbicaraan. Jadi Ustazah fokus kat sini, tokoh yang kita nak belajar ni adalah tokoh yang hebat dalam bidang undang-undang di Malaysia. Bukan saja undang-undang sivil tapi undang-undang Islam. Dan tahap pendidikan beliau, ini juga boleh jadikan contoh kepada adik-adik. Adik-adik lihat perjuangan beliau dalam menuntut ilmu. Bukan saja di Malaysia, malah beliau telah menuntut ilmu sehingga ke Cambridge. Dimulakan dengan di Victoria Bridge School, Singapura, kemudian ke Raffles Institution Singapura, kemudian ke Raffles College Singapura dan ke University of Cambridge. Jadi dalam gambar ini, adalah beberapa sumbangan beliau kepada Islam, kepada Islam. Di sini adalah gambar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dalam universiti ini ada satu kuliah dipanggil Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, di mana kuliah ini adalah khusus kepada pelajar-pelajar yang mengambil jurusan undang-undang yang akan menjadi peguam pada satu hari nanti. Jadi dalam kuliah ini telah diasaskan oleh Ahmad Ibrahim. Jadi kita lihat apakah lagi sumbangan Ahmad bin Ibrahim. Dari sudut hasil karya, beliau telah berjaya menghasilkan buku-buku undang-undang keluarga Islam di Malaysia seperti Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia dan Family Law in Malaysia. Jadi adik-adik boleh lihat buku-buku ini, adik boleh dapatkan di perpustakaan. Perpustakaan negara ada, perpustakaan negeri ada. Malah kalau adik ada
rezeki adik masuk Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, ini Universiti Ustazah tahu. Mana tahu ada rezeki adik boleh jumpa buku ini di library. Okay, kemudian beliau juga adalah pelopor jurnal hukum. Hukum apa? Hukum undang-undang. Di mana ia telah menghasilkan buku-buku berkaitan dengan undang-undang di Malaysia seperti Sistem Undang-Undang Malaysia dan Islamic Law in Malaysia. Jadi bagaimana Profesor Ahmad Ibrahim ini telah digelar sebagai bapa perundangan Malaysia kerana beliau telah bertanggungjawab dalam memisahkan perundangan sivil dan syariah. Di mana sivil ni adalah undang-undang jenayah, manakala syariah itu adalah undang-undang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan kebijaksanaan beliau telah mengendalikan sistem undang-undang ini dibawa kepada pemerintahan kerajaan Malaysia sehingga telah dibentuk hasil karya beliau dan jurnal hukum ini dalam keadaan yang diterima oleh undang-undang Malaysia dan juga perlembagaan Malaysia. Dari sudut kehakiman, beliau telah menjadi hakim Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Syariah. Dari sudut perundangan, beliau juga adalah anggota panel pengasas kuliah undang-undang di Universiti Islam Antara Malaysia dan pengerusi penggubal enakmen undang-undang Islam, yakni hudud dan qisas di Kelantan pada tahun 1991. Jadi tidak hairanlah mengapa beliau digelar sebagai bapa perundangan Malaysia dengan usaha yang sangat hebat dan usaha ni yang bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan undang-undang, yakni undang-undang di Malaysia yang mempunyai juga undang-undang syariah yang sangat kuat. Jadi kita teruskan kepada iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh yang kita kenali tadi. Apakah iktibar yang adik-adik dapat? Yang pertama, sebagai umat Islam, adik-adik perlu mencontohi kegigihan tokoh, yang 3 tokoh tadi dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Tanpa ilmu, kita tidak mungkin menjadi tokoh, dan tanpa ilmu juga mungkin kita tak kenal tokoh-tokoh tadi kan. Jadi adik-adik kena gigih, adik-adik pelajari lagi, dalami lagi siapakah mereka bertiga ini. Banyak buku-buku serta sejarah Islam adik boleh baca. Kemudian adik-adik hendaklah bersifat kekal menyebarkan dakwah Islamiah agar masyarakat dapat memahami Islam yang sebenar. Jadi kekuatan kita dari hati, kita letakkan satu aras dalam hati kita, dalam satu hari kita akan melakukan kebaikan. Sebab setiap kebaikan itu adalah dakwah, setiap kebaikan itu adalah contoh terbaik untuk orang lain yang kita telah tunjukkan. Jadi kita terus menerus melakukan dakwah Islamiah, bukan saja di sekolah, malah di rumah pun kita boleh melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Jadi ilmu yang adik-adik dapat dari cikgu-cikgu, dari ustaz-ustazah, dari ibu bapa, kita dapat gunakan satu hari nanti sebagai kepakaran kita. Kita setkan dalam minda kita ni, saya akan belajar bersungguh-sungguh dan saya akan memberikan sumbangan kepada agama, bangsa dan negara suatu hari nanti. Kemudian yang keempat, kita hendaklah berusaha untuk menjadi insan yang lebih berkualiti supaya dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Yes, orang yang berkualiti ataupun insan yang berkualiti adalah mereka yang dapat berbakti kepada masyarakat dan negara satu hari nanti. Dan yang terakhir, kita hendaklah bekerjasama dalam pembangunan negara supaya negara dihormati di peringkat antarabangsa. Jadi kekuatan umat Islam yang mempunyai ilmu yang hebat, kepakaran yang tinggi dan insan yang lebih berkualiti tadi akan bersama-sama membangunkan negara, khususnya negara kita, Malaysia. Jadi Ustazah ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang Ustazah ajar ni bermanfaat kepada semua. Jangan lupa menekan button subscribe untuk mengikuti tajuk mata pelajaran kita seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.